بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang berbahagia Tuan Imam Syukran selaku Imam Surau Al-Hijrah, itu juga Tuan Kuasa Surau ataupun Masjid Al-Hijrah, ahli jemaah Kota Urisan, sidang jemaah muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin yang Allah kurniakan sihat tubuh badan, kudrat yang Allah pinjamkan pada masa sementara ini. Kita moga-moga dapat terus-menerus berbakti dan berabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada masa ke semasa, pengabdian itu harus juga dilaraskan daripada pengajian ataupun dilaraskan melalui kuliahan-kuliahan, agar kadang kita telah pun mungkin tergelincir ataupun terkeluar daripada landasan yang sebenarnya, maka lampu yang akan menyuluh ataupun pedoman yang akan memandu tidak lain dan tidak bukan iaitu ilmu. Dan ilmu yang dicedok tidak lain dan tidak bukan pula daripada kitab Allah dan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah sekalian ataupun muslimin muslimat rahimakumullah, kita pada malam ni sambung Tuan Imam kita yang terakhir, muka surat 46 dah masuk dah. Baru nak mula hukum menggunakan bekas tu, itu belum masuk ya. Di bawah tajuk muka surat, saya pegang sini 46, tapi yang kitab baru ni 40 apa tu? 43. Hukum menggunakan bekas, maksud di sini iaitu peralatan yang digunakan untuk mengisi air ataupun makanan ataupun minuman. Dan di bawah tajuk menggunakan bekas ini, maka dibariskan beberapa topik. InsyaAllah kita berkesempatan menghuraikan isu ini. Yang pertama, menggunakan bekas yang diperbuat daripada emas dan perak. Apakah hukum seseorang yang berkemampuan, harta begitu banyak, tak tahu nak buat apa lagi dah, dah kali dia telah pun menjadikan barang-barang seperti gelasnya, seperti penuang air iaitu tekonya, seperti dulangnya, seperti tombol buka pintunya, seperti paipnya, segala segilah dibuat daripada emas. Hukumnya telah pun dinyatakan oleh baginda Rasulullah SAW, iaitu hukumnya haram, dilarang dan ditegah menggunakan bekas yang diperbuat daripada emas ataupun perak. Sama ada penggunaan itu berbentuk bekas yang dituang untuk diminum daripada bekas itu, ataupun bekas itu dituang untuk berwuduk dengan air yang dikumpulkan dalam, sama ada iaitu mungkinlah dianggap sebagai macam timba ke ataupun satu bekas seolah-olah dia macam teko yang besar itu, maka ia adalah dianggap sebagai haram
kecuali dalam keadaan darurah. Darurah ini tiba-tiba tidak ada bekas yang lain yang boleh digunakan untuk menyiram air ataupun menuang air di ketika mana dia dah nak meninggal dah, dan cara yang boleh dimasukkan ke dalam mulut orang yang sedang darurat ataupun dalam keadaan yang begitu risiko itu ialah dengan melalui bekas yang diperbuat daripada emas. Contohnya, oleh demikian menuangkan air daripada sama ada cawan ke ataupun gelas yang diperbuat daripada emas ketika itu sudah dianggap darurah. Ataupun dia mungkin dikejar dalam keadaan tidak berpakaian, lalu dijumpai tidak ada seurat benang pun ketika itu untuk menutup auratnya, dia itu lelaki lah, dan ketika itu hanya ada di sisinya iaitu kain sutera yang haram untuk disematkan pada tubuh lelaki. Apakah hurum memakai kain sutera bagi lelaki dalam keadaan darurat? Dalam keadaan darurat diharuskan bagi tempoh selama belum sampai ataupun belum berjumpa dengan kain yang harus untuk dipakai. Dah jumpa kain yang harus, tak payah pakai lagi lah benda tu. Macam itulah juga dah jumpa benda yang dihalalkan, maka tidak boleh lagi menggunakan benda yang haram. Haram itu hanyalah special case dan waktunya hanyalah sementara. Dah jumpa yang halal dimakan dagingnya, maka daging balik baya itu diharamkan. Kecuali dalam keadaan darurah maka diizinkan. Itu pun dengan kadar ma yasuddur ramaq dipanggil, iaitu apa yang hanya dapat melapikkan kebulurannya, bukan nak memenuhkan kekenyangannya. Melapikkan kebuluran beza dengan memenuhi ataupun untuk menyedakkan dan juga memenuhi kekenyangan. Itu haram lah, tak boleh lah. Pulun sampai sebelah kaki ataupun pulun sampai habis satu paha tu, maknanya itu bukan dia tu. Itu bukan jatuh darurat lagi. Itu kira dah lebih daripada had. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, ini menunjukkan diriwayatkan oleh dua imam yang disebut juga rawahu asy-syaikhan, diriwayatkan oleh dua orang syekh, Al-Bukhari dan Muslim, daripada Hudzaifah Al-Yaman, bahawa aku mendengar, Huzaifah kata, aku mendengar Rasulullah bersabda, wala talbasul harir wala dibash wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Janganlah kamu lelaki memakai pakaian yang diperbuat daripada sutra asli. Sutra itu bermaksud yang original, yang bukan sintetik punya silk, yang mana dia itu benar-benar sutra yang lembut, yang halus, yang harganya pun lumayan lah, ratusan-ratusan, dan apabila disematkan pada tubuh dia akan melekat ataupun menunjukkan liuk-liuk tubuh itu. Dalam arti kata yang lain, kain yang berbentuk sutra ini adalah merupakan kain yang amat-amat kontra dan bertentangan dengan kelakian lelaki, dan kejantanannya memerlukan kepada sesuatu yang agak nampak tegas, kemas, kukuh, tidak lembek dan juga tidak menampakkan macam ialah kepondanan ataupun kekhunsaan itu. Lalu kalaulah tiba-tiba kain yang lemah lembut itu, kain yang lembut itu dipasangkan kepada lelaki yang sepatutnya berjiwa keras dan kental, tiba-tiba dipasangkan kain begitu, maka dia akan jadi macam lemah, lolai, lembut, loai gitu ya. Itu yang diharamkan bagi lelaki untuk memakai kain sutra. Wala dibash, juga kain jenis kain sutra. Wala tashrabu fi aniyati dhahab, janganlah engkau meminum daripada bekas yang diperbuat daripada emas. Wal fiddah, dan juga diperbuat daripada perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, jangan dimakan pula dalam dulang-dulang, talam-talam, ataupun dalam bahasa utara dia panggil ceper. Ceper tu maknanya dulang, cepiak ni. Dia angkat pun daripada bekas ataupun dulang yang diperbuat daripada emas ataupun perak. Kerana fa innaha lahum fid dunya, kerana mereka orang-orang kafir maknanya memakainya di dunia, walana fil akhirah, dan kita moga-moga akan diberikan pemakaian
emas dan perak di syurga Allah Subhanahu wa taala nanti. Itu hikmah di sebalik, iaitu diharamkan mengikuti jejak langkah orang-orang kafir yang angkuh dan sombong dan memakainya di gelang, memakainya di kalung, memakainya di leher, memakainya di pergelangan tangan. Bila dipakai, dia tidak boleh pakai baju berkola pula, dia kena pakai baju yang tanpa kola, baru nampak baru nampak dia punya gah dan juga ketakaburannya tu, baru nampak dia punya gah. Maka dia akan selak-selak pula, dia akan selak-selak tunjuk dia punya keemasan itu. Justru itu yang akan akhirnya mengundang perasaan at-takabbur, riya. Dengan yang demikian, dilarang bagi seseorang itu untuk menjamah makanan di dalam keadaan berbaring kalau tidak ada sebab ataupun excuse, uzur untuk dia mungkin terpaksa berbaring. Kerana berbaring itu lagaknya seumpama raja yang menjamah ataupun raja yang sedang bersantapan dengan penuh kebesarannya. Wa imma dia itu raja sekalipun kalau dia muslim, tentulah dia bertawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dia itu adalah merupakan makhluk kepada Allah juga. Tetapi yang dimaksudkan dalam erti kata raja tadi ialah raja yang tidak ada iman dan tidak ada Islam. Bila mana dia makan, bila mana dia berhibur, bila mana dia duduk dalam keadaan di singgah sananya, dia akan merasai dengan penuh kebesaran. Hatta untuk berdiri, duduk pun dia tidak mau, sampai berbaring-baring aja. Sampai dan dia dikipah-kipah pula. Dia dikipah, dia begitu dilayan dengan begitu hebat. Orang yang insaf ataupun yang sedar dirinya sebagai hamba hanya kepada Allah, maka dia tidak akan makan dalam keadaan penuh takabur. Bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Cuma ikut asal sunnah Rasulullah itu, menyebut Bismillah itu sudah memadai. Hanya kalau kita nak tambah Ar-Rahman Ar-Rahim, itu tidak dilarang pun, tidak ada masalah. Cuma kalau nak diikutkan dari segi riwayat asalnya, adalah Nabi Muhammad SAW menegur sahabat Nabi yang tidak menjamah dengan Bismillah. Dia kata, Samillah, sebutlah nama Allah. Menunjuk kata al-aslu, asal pada bermula makan itu hanyalah Bismillah, sudah pun cukup, lepas dah orang kata. Kalau dia tidak menyudahkan dengan nama yang kedua dan nama Allah yang ketiga, sudah pun memadai, iaitu Bismillah. Hak tu pun kadang-kadang kita terlepas pandang dan kita terlampau excited nak makan, benda lapar sangat kan. Tiba-tiba dah tak terlupa nak menyebut nama Allah. Jadi kita pun terlupa nak makan ke. Allah Akbar, terlupa. Bila terlupa, apa nak buat? Boleh lagi, ada lagi peluang untuk tidak kita memberikan laluan kepada syaitan ataupun jin tumpah makan. Apa caranya? Bismillah awalahu wa akhirahu. Bismillah awal dan akhiran. Awalan dan akhirnya adalah merupakan dengan nama Allah. Ketika itu dalam riwayat menyebutkan, termuntahlah semula syaitan yang bau mengikut makan sekali dengan kita, akhirnya dia akan termuntah balik. Dengan sebab keberkatan kita menyebut nama Allah itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerana ia merupakan pakaian orang-orang yang kafir dan dia akan diberikan oleh Allah di hari akhirat kelak. Menggunakannya untuk makan dan minum dikiaskanlah juga dalam bentuk penggunaan-penggunaan yang lain, seperti menuangkan kepada orang yang nak berwuduk, itu juga tidak diizinkan. Ataupun dia digunakan untuk pulasan tombol pintu, itu pun juga dianggap samalah juga, maknanya perkara-perkara yang dianggap membazir, dan perkara-perkara tersebut diharamkan, iaitu maknanya dilarang dalam Islam. Cuma tuan-tuan yang dirahmati Allah, perkara yang kedua di sini ada timbul satu masalah. Apakah hukum menggunakan bekas yang ditampal dengan emas ataupun perak? Haram menggunakan bekas yang ditampal dengan emas secara mutlak, sama ada sedikit ataupun banyak. Tidak boleh menggunakan bekas yang ditampal dengan emas secara mutlak walaupun sedikit ataupun banyak. Jika tampalan itu merupakan daripada perak, maka hukumnya seperti berikut. Kalaulah daripada perak, sekiranya menggunakan sedikit
bukan untuk perhiasan, tetapi hanya untuk menempel ataupun menampal sesuatu lubangan ataupun sesuatu yang telah pun mungkin dah termilah bertiris di situ, mana mungkin cerek ke bekas itu dah tiris airnya, maka atas dasar menampal untuk menutup kekurangan pada bekas itu, maka itu diharuskan. Tetapi kalaulah didekorasi, diperhiaskan daripada pemegangnya, daripada dia punya bunga-bunga, dan pula dia punya contohnya kepalanya tu, hujungnya tu ada pula tempek-tempek yang diperbuat daripada perak, dalam arti kata yang melampau, berlebih-lebihan, maka dia sudah jatuh haram pula. Cuma kalaulah perkara itu ditempel ataupun ditampal, contohnya mungkin satu lubang tetapi ditampal dengan berlebih-lebihan, bukan nak cover lubang pula, tetapi mungkin lebih daripada had yang sepatutnya, itu dia agak makruh. Sebab apa? Dia nak tutup lubang dan dia nak basmi ataupun nak cover kecacatan, tetapi dia sudah berlebih, itu jatuh makruh. Tapi kalau nak berhias-hiasan, dia jatuh haram, kerana itu dia agak membazir ataupun dianggap bermegah-megahan. Pakaian-pakaian kita pun macam itulah juga. Rasulullah melarang daripada memakai libas syuhrah, pakaian yang terlampau menunjuk-nunjuk dan terlampau dilihat itu menonjol daripada yang lain. Kadang-kadang dia terasa ialah macam nak memperkenalkan pula sampin yang dipakai. Ni saya beli sampin ni sebenarnya 5,000 ni sebenarnya ni. Bukan leke-leke ni. Kat Pasar Payang ni beli 5,000. Awak beli berapa? Dia tanya pula. Maidin ke Jalan Tar? Ni Pasar Payang mahal. 5,000. Bukan senang nak dapat. Allah Akbar, dia jadi macam tu pula. Jadi kadang-kadang dia terasa macam ada unsur kemegahan. Kalaulah pakaian yang terlampau mahal begitu, dia jatuh sama ada makruh ataupun jatuh haram pula intinya. Kalaulah sekiranya jatuh membazir, orang kata. Dipanggil libas syurah, libas pakaian yang menunjuk-nunjuk dan ada unsur-unsur megah. Sebab itulah kita pakai ni yang sedang-sedang dan sederhana. Sama ada pakaian kita nak datang ke rumah Allah, datang ke masjid pun macam itulah juga. Maka janganlah pula kadang-kadang pakaian itu terlampau liklap sangat. Tiba-tiba liklap mengalip-mengalip. Ada labuci, ada lampu-lampu pula, bercahaya pelik-pelik pula nanti. Tambah-tambah nak masuk bulan Ramadan, lagi sebulan lebih lagi ni. Maka dia jadi peragaan kain ataupun peragaan contohnya telekung dan seumpamanya. Jangan terlebih-lebih pada aspek itulah. Maka kita beli yang sedang-sedang je. Kalau setakat 100-150 ke bawah masih lagi dianggap patut-patut. Tapi harga sampai 1,000, harga begitu-begitu, Allah, dia jadi mahal pula. Jadi kita jatuh membazir. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan daripada Asim Al-Ahwal, iaitu dia menyebut raaitu qadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat periuk ataupun bekas perkakasan masak di rumah Rasulullah itu telah pun pecah dan ditampal daripada perak. Anas berkata, aku telah memberi minuman, iaitu menuangkan dengan menggunakan bekas minuman yang diperbuat daripada tembaga ataupun besi yang ditempelkan dengan perak. Dan Rasulullah telah pun melihat perkara, iaitu tampalan itu pada cerek ataupun bekas itu. Dan Rasulullah meredainya dan merelainya. Ini menunjuk kata kalau tempek yang sedikit tidak ada masalah, harus. Maknanya lebih-lebih lagi tempek itu diperbuat daripada perak. Kalau pada emas itu maknanya sudah dianggap membazir lah. Cuma timbul satu isu, iaitu memakai cincin daripada campuran tembaga dan juga emas. Berikut saya nyatakan dengan lebih panjang lebar berkenaan dengan memakai cincin yang ada campur dengan emas. Menurut daripada salah satu daripada saya petikkan beberapa fatwa yang disenaraikan di sini. Yang pertama, iaitu memakai cincin pada asal hukumnya ialah harus bagi lelaki. Apatah lagi cincin Rasulullah SAW tertulis iaitu Muhammad Rasulullah, tetapi Allah itu diletakkan pada atas. Maknanya Rasul Allah.
Muhammad Rasulullah, tetapi Allah itu diletakkan bagian atas sekali, Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad ada cincin yang diperbuat daripada perak, dan Nabi Muhammad menjadikan cincin baginda itu dalam berbentuk dan terukir dengan Muhammad Rasul Allah. Dan apabila menulis sebarang surat rasmi daripada kerajaan Islam Madinatul Munawwarah, maka di hujungnya ataupun penamaknya ada signaturenya, iaitu Muhammad Rasulullah. Cop rasmi itu ada, dan itu telah dipraktiskan oleh iaitu baginda Nabi Muhammad sebagai ketua negara, menunjuk kata bahawasanya Nabi Muhammad adalah orang yang agak kemas pentadbirannya, partikular dari segi sistem dan manajemennya, bukanlah sembrono dan bukanlah hentam saja. Dia adalah orang yang maknanya dari segi berundang-undang, dari segi bersistem, ada sistem, dan perkara itu diakui dan diterima oleh mana-mana kerajaan bila mana ada dia punya cop rasmi kerajaan itu. Menjadikan surat-surat rasmi Rasulullah itu adalah surat-surat yang dapat dilihat dari segi orang kata officially-nya ada. Seantara yang menulis, contohnya Muawiyah bin Sufyan tulis, Zaid bin Thabit tulis, itu setiausaha Rasulullah lah. Setiausaha yang menulis Al-Quran, menulis surat. Nabi Muhammad SAW pernah satu ketika, tuan-tuan, wahyu ini turun berbagai cara. Antara caranya Rasulullah bermimpi, antara caranya Rasulullah melihat Jibril dalam keadaan dia itu berupa paras manusia, iaitu Dihyah Al-Kalbi, iaitu ketua kabilah Al-Kalbi ini. Dia itu boleh dikatakan orang yang begitu nampak karismatiknya, wajahnya begitu tampan. Maka malaikat Jibril menyerupai wajah Dihyah Al-Kalbi. Dia datang ke majlis, dia tanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu hari kiamat. Para sahabat ingat itu merupakan sahabat Nabi, itu merupakan malaikat Jibril yang menyerupai Dihyah. Dihyah ini orang yang smart, maka malaikat pun pilih orang-orang yang smart untuk dia nak serupa rupanya. Dia pilih yang smart-smart betul, yang handsome tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Rasulullah juga menerima wahyu daripada Jibril secara Jibril di alam gaib, dan ditransferkan, disendingkan ataupun diutuskan wahyu Allah itu daripada alam gaib sampailah iaitu berlabuh di alam nyata. Maka perkara itu amat berat untuk ditanggung dan diterima oleh Rasulullah. Nak terima itu rupa-rupanya, ya Allah, Zaid bin Thabit itu setiausaha Nabi Muhammad duduk sebelah. Majlis ilmu macam inilah ramai-ramai, dan Zaid bin Thabit ini duduk sebelah Rasulullah, dan sampai kepada kaki Rasulullah itu tertindih dan tertekan paha Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit kata, semasa wahyu itu turun, Jibril tidak berada berhadapan dengan Rasulullah, tetapi Jibril hantar daripada alam gaib, terima Rasulullah. Musim itu musim sejuk, yang sangat-sangat sejuk, tetapi bercucuran manik-manik peluh pada dahi Nabi Muhammad SAW. Bercucuran dan kelihatan manik-manik peluh pada dahi Nabi Muhammad SAW. Dan pahaku ini menanggung paha Rasulullah seolah-olah sudah hampir patah tulang pahaku ini. Kerana wahyu itu berat. Kerana wahyu itu berat. Maka menyebabkan Zaid bin Thabit terpaksa menahan beratnya paha Rasulullah, kerana wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad dan memberatkan sesiapa yang duduk kat keliling dia. Unta pun jatuh ke bawah. Nabi Muhammad pernah duduk atas unta tu terus mendarat duduk kat bawah dia. Unta pun berat terima wahyu Allah. Menunjuk kata ayat Allah ini ayat yang qaulan thaqila disebutkan, iaitu ayat yang berat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, wahyu Allah juga turun dalam keadaan malaikat Jibril tampil dengan sendirinya, iaitu melihat Nabi Muhammad, wajah Jibril 600 sayap. Begitu cantik, begitu gemilang malaikat Jibril itu. Terserlah sinarannya dan kilauannya, hebat. Bagaimana wallahu alam. Tetapi hanya disebutkan oleh Nabi Muhammad, walahu sittatu mi'ati janah wa qad saddal ufuq, iaitu 600 sayap dia ada, sebelah kiri, sebelah kanan, 300, 600. Sepasang sayap itu juga adalah merupakan satu, iaitu kepantasan cahaya yang boleh menyampaikan Jibril ke Baitul Maqdis sekelip mata saja. Itu baru sepasang, belum lagi 600 ataupun 598 yang balance. Sebab itu dia
mudah saja mendaki dan menaiki langit demi langit sampai ke langit yang ketujuh, sampai Lauhul Mahfuz. Jauh tu. Kapal angkasa pun tak akan sekejap begitu, tetapi malaikat Jibril sekejap saja. Burak pantas. Dalam pada itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita balik semula kepada isu tadi. Cuma saya nak sebutkan sebab saya dah nyatakan berkenaan dengan penulis-penulis wahyu ni, sambil menyebutkan wahyu Allah yang paling hebat sekali ialah wahyu di mana Nabi Muhammad menerima wahyu secara face to face, menghadap Allah dan menatap Allah SWT. Ini bertepatan dengan hari semalam, hari Isnin 27 Rejab. Saya nak singgungkan di situ sebenarnya, iaitu mengenang semula Nabi Muhammad menghadap dan menatap Allah SWT. Semua syariat ialah dalam proses penurunan wahyu dan syariat melalui perantaraan Jibril, lalu berlakulah penurunan wahyu. Tetapi syariat as-salah, iaitu diwajibkan sembahyang dalam keadaan Nabi Muhammad dipanggil menghadap dan akhirnya berkesempatan menatap Allah Subhanahu wa taala. Menunjuk kata dalam banyak-banyak peribadatan, as-salah sangat-sangat istimewa, sangat-sangat terpenting dan berada pada kemuncak yang paling hebat, sehingga kan Allah telah pun memanggil Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menerima wahyu secara langsung daripada Allah, dapat melihat Allah. Ditanya oleh para sahabat, adakah engkau dapat melihat Allah? Maka Rasulullah kata, ya, seumpama kalian dapat melihat purnama bulan yang begitu penuh di malam yang gelap, adakah ada sebarang penghalang dan pengadangnya? Tidak ada. Maka begitulah aku diberikan peluang untuk menatap dan menghadap Allah. Bermulalah Nabi Muhammad berkata, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatuillah. Allah menyambut, membalas, Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Muhammad memikirkan dan menyedari, moga-moga dia bukan seorang yang dapat rahmat dan salam daripada Allah, biarlah dikongsi bersama dengan kita semua ini. Itulah baginda Nabi Muhammad. Teringat kita semua, selalu memperingati kita ni, iaitu berjumpa dengan Allah pun, ya Allah, moga-moga semua dapat Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Sebab itulah kita ni hendak-hendaklah lebih lagi mengingati Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selalu berselawat. Jangan kita terlampau kedekut dan miskin untuk berselawat ini, kerana dengan berselawat moga-moga dapat dekat dengan Rasulullah, syafaat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya difardukan 50 waktu setelah tuan-tuan pertemuan itu, dan akhirnya Rasulullah meminta pengurangan demi pengurangan, pengurangan demi pengurangan, sehinggalah pengurangan itu berulang-ulang sampai 9 kali lamanya. Daripada 50, 45, 30, 35 sampailah 9 kali. Maka akhirnya menjadikan 5 kali, dan Allah berfirman akhirnya, aku perdukan kepada kamu 5 waktu sehari semalam, dan di sisiku ganjarannya 50 waktu. Maka itulah berakhirnya peristiwa Isra dan Mi'raj, dengan wahyu secara direct, face to face, menghadap dan menatap Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balik semula kepada isu tadi, iaitu memakai cincin suasa. Maka daripada kita merujuk kepada satu laporan yang pertama, iaitu daripada panel syariah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia pada kali yang 31, 2 hingga 4 Oktober pada tahun 2000 menghukum ataupun membuat keputusan hukum memakai cincin suasa adalah haram bagi lelaki. Itu yang bercampur dengan emas, tembaga dan emas, maka ia dianggap sebagai sesuatu yang dilarang. Begitu juga daripada kitab Syarah Muslim, Imam Nawawi menyebutkan emas adalah haram bagi lelaki, sama ada kuantiti dan persentasenya sedikit ataupun banyak, maka dia dianggap haram. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam fatwanya menyebut, dan adalah suasa itu haramlah bagi kaum lelaki memakainya. Ini boleh dirujuk daripada, iaitu fatwa Syekh Abdul Qadir dan juga fatwa negeri Johor.
juga dapat dirujuk daripada fatwa negeri Johor. Adapun fatwa daripada negara Brunei Darussalam menyebutkan emas swasa, ini penyataannya berbunyi, emas swasa ialah pancalogam campuran emas dan tembaga. Barang-barang kemas yang diperbuat daripada emas swasa seperti cincin, gelang, kalung adalah termasuk dalam barang-barang yang diharamkan bagi kaum lelaki memakainya, kerana ia merupakan perhiasan yang diharamkan, sama ada emas itu kuantitinya sedikit ataupun banyak, kerana zat emas terdapat pada benda itu ataupun material itu. Dirujuk iaitu fatwa daripada Brunei ini daripada kitab iaitu Sirat Mustaqim Syekh Nuruddin Ar-Raniri, iaitu kitab Siratul Mustaqim dalam bab fiqh. Iaitu Syekh Nuruddin Ar-Raniri sendiri menyebutkan dalam kitab Sirat Mustaqim, ini kitab lama lah, kitab Ar-Raniri ini, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, dan demikian lagi bahawa haramlah memakai swasa daripada kitab Sirat Mustaqim karangan Ar-Raniri muka surat 24. Begitu juga yang iaitu Datuk Seri Maharaja Datuk Utama ni daripada iaitu inilah fatwa daripada Brunei menyebutkan, bila ditanya tentang hukum lelaki memakai rantai leher, gelang tangan yang diperbuat daripada swasa, beliau menyatakan haram bagi lelaki memakai barang-barang yang diperbuat daripada emas ataupun daripada swasa ini. Maknanya tidak dibenarkan. Begitu juga Ibnu Hajar. Cuma daripada Mufti Kedah menyebutkan bahawasanya daripada pengalaman dan juga penyelidikan yang dilakukan terhadap pembuatan cincin swasa, dapatlah disenaraikan bahawa kandungan dalam swasa tersebut iaitu tembaga 70%, emas 20%, perak 10%. Logam-logam ini diadun dan dicampur dan akhirnya dicanaikan dan dihasilkan melalui peleburan ataupun dileburkan dan menghasilkan swasa, sehingga tidak dapat lagi dikeluarkan emas daripada leburan tersebut. Maka dengan demikian fatwa negeri Kedah satu-satunya yang agak unik mengharuskan pemakaian cincin swasa. Kita senaraikan sepenuhnya lah, iaitu bahawasanya halal bagi lelaki memakai cincin yang diperbuat daripada logam yang bercampur dengan emas, sekiranya emas itu tidak dapat dikeluarkan lagi daripada leburan dan daripada material itu. Pendapat yang terkini daripada Ustaz Azhar Idrus, bila ditanya, saya merujuk juga daripada Ustaz Azhar Idrus, di mana soalannya berbunyi, Assalamualaikum, apakah hukum orang lelaki memakai cincin swasa? Ada pendapat mengatakan haram, minta penjelasan daripada Ustaz. Waalaikumsalam, apa yang saya ketahui hukum memakai cincin swasa bagi seorang lelaki adalah haram kerana ia diperbuat daripada emas yang bercampur dengan logam lain, samalah seperti haramnya lelaki memakai emas putih. Sama juga, kerana emas putih ialah satu kandungan emas yang bercampur dengan bahan yang lain, maka dia bukan originally emas. Maka Ustaz Azhar Idrus juga dalam kita tak kata fatwa, dalam komentarnya yang terkini memberi jawapan terhadap isu swasa ini adalah dilarang. Saya dengan demikian merujuk dalam hal ini, eloklah kita kiranya kalau ada cincin swasa, janganlah kita memanfaatkan untuk dipakai. Maknanya sama ada dirahankan kah ataupun dibuat dalam bentuk simpanan yang lain, maknanya bukan untuk dipakai, ataupun dirahankan, ditebuskan ataupun dinilaikan kemudian disedekahkan, itu boleh juga. Pernah pada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah telah pun mencabut satu cincin emas dan dibuang. Maka para sahabat ada yang berkata, wahai si fulan, saudara, ambillah semula. Dia sampai kepada, dia kata, saya tidak akan ambil semula kerana Rasulullah sudah melemparkannya. Tetapi dari segi hukumnya dia berhak untuk mengambilnya dan memanfaatkan untuk penggunaan yang lain. Maknanya bukanlah Rasulullah sampai membuangnya totally, tak, boleh diambil dan dimanfaatkan kepada benda yang lain. Sebab itulah tuan-tuan, apakah hukum lelaki melabur dalam pelaburan yang berasaskan daripada bahan-bahan perhiasan emas untuk disavingkan, untuk dilaburkan? Contohnya dia beli
perkakasan, gelang, ataupun cincin, ataupun emas, dinar dan seumpamanya, lalu dia rahan, dimasukkan dalam skim rahnu, kemudian disavingkan mengikut saving yang dinilaikan berapa gram simpanannya, dan dia berkemungkinan akan mendapat keuntungan daripada investment tersebut. Possible dia akan boleh mendapat sampai 25 hingga 39% annually setiap tahun. Memang emas tidak pernah membawa rugi, dia hanya menjamin keberuntungan, insya-Allah lah. Dengan demikian, dilihat dalam trend dan zaman sekarang ni, ragam dan juga perubahan di kalangan lelaki yang muslim lah, sudah ada unsur-unsur menyimpan emas bukan untuk dipakai tetapi untuk dilaburkan. Itu tidak ada halangan sama sekali. Cuma bila lebih daripada 90 gram ke atas, dia mulalah dinisabkan dan mulalah ada 2.5% annually kena bayar zakat. Itu sajalah. Di sebalik dia dapat untung kan, dia dapat untung. Mula-mula 10,000, 5 tahun lagi dia dapat mungkin 30,000, 40,000. Tetapi tak apalah, dia bayar juga. Setiap tahun 2.5% dibayar zakat untuk dikembalikan kepada Baitul Mal, dan ke Baitul Mal akan agihkan kepada asnaf 8 itu. Jadi tidak ada halangan. Lelaki yang muslim tidak ada halangan untuk simpan emas, tidak ada masalah. Islam membenarkan, bukan untuk disarung, bukan untuk dikalung, bukan untuk digelang, untuk diinvest, tidak ada sebarang halangan. Berapa kilo pun tak apa, tak ada masalah, bayar zakat. Bayar zakat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini menunjuk kata Islam adil. Islam bukanlah sampai kepada kad. Islam bukanlah sampai mengharamkan sepenuhnya. Bahkan Allah menjanjikan dalam surga nanti lelaki akan dipakaikan perhiasan daripada emas. Bersabarlah di dunia sementara aja hidup di dunia. Walhal pulangannya, balasannya keberkekalan dan keabadian. Yang mana lebih untung? Sementarakah yang tak tertahan-tahan dan tak sabar-sabar ni dan haloba sangat nak pakai di dunia, maka diharamkan daripada akhirat. Sebab itulah tuan-tuan, di akhirat rupa-rupanya sampai kepada emas, sampai kepada perak dijadikan barang-barang perhiasan. Nak apa-apa pun, kullu ma tashtahil anfus, semua yang diingini oleh jiwa dan raga dikurniakan oleh Allah SWT. Sampai ada orang bertanya, saya nak Mercedes dalam syurga, ada tak? Ada, tak ada masalah. Nak Mercedes, nak BMW. Maknanya apa yang diingini oleh hawa ataupun oleh nafsu, oleh jiwa, semua akan Allah sediakan. Sampai semua apa, semua yang dia nak pun dapat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, balik semula kepada menggunakan bekas yang diperbuat daripada bahan yang bernilai. Adapun menggunakan bekas yang ditempelkan dengan batu-batu berlian, lu'lu' marjan, batu zumrud, batu aqiq, batu-batu fairus, batu-batu seperti contohnya batu-batu inilah yang agak-agak tinggi dan bernilai harganya, maka itu dianggap tidak ada sebarang larangan dan tidak ada nas yang mengharamkannya. Justru al-aslu fi syai' al-ibahah, asal pada perkara selagi belum ada dan belum datangnya nas, maka itu dihalalkan. Tak ada masalah, makan, pakailah. Benda itu tidak ada nas yang mengharamkan. Dragon fruit nak makan, berapa kilo makan. Walaupun bunyi dragon, saya bukan nak makan dragon, saya nak makan dragon fruit. Boleh makan. Bukan nak makan dragon tu. Jadi tidak ada masalah nak makan dragon fruit. Yang tak boleh nak makan dragon tu, jangan makan dragon. Dragon tu ada ke tak ada, tak tahulah. Tata mengarut aja, cerita aja ada dragon. Mana ada dangga pun. Tuan-tuan dan rahmati Allah SWT, hukum membakar ataupun menggunakan bekas-bekas orang yang bukan Islam, menggunakan bekas yang dipunyai oleh orang yang kafir, ialah merupakan harus sekiranya kalaulah kita tidak ada bekas yang lain, cuma dianjurkan oleh hadis Rasulullah SAW, faghsiluha wa kulu fiha, basuhlah terlebih dahulu. Andai kata mungkin dia telah mengguna pakai benda itu untuk kekotoran ataupun najis, dengan sebab itulah dibasuh. Kemungkinan dia menggunakan untuk meminum arak, kemungkinan dia gunakan untuk makan balik bayar, diharamkanlah. Maknanya kita hendaklah cuci terlebih dahulu, kemudian barulah guna bekas tersebut. Maknanya boleh guna bekas yang diguna pakai oleh orang yang kafir. Tetapi kalaulah awal-awal lagi dia tidak pun memakai
bekas itu untuk benda yang haram, seperti dia masak benda-benda yang halal, umat Islam boleh makan, tak payah basuh, tak apa. Boleh kuali itu kah, ataupun periuk itu, dia buat masak benda-benda yang boleh dimakan, kita boleh makan, maknanya tidak perlu basuh lah. Sebab orang-orang yang kafir itu, tangannya kah, air tangannya kah, apakah, itu tidak ada najis. Yang najis adalah merupakan i'tiqad dan kepercayaannya, itu aja najis. Andai kita ambil wuduk, tiba-tiba jumpa lah sipulan dan sipulan ini, yang mana dia bukan beragama Islam, dia pun kata, hei, nak pergi mana ni? Dia pun kata, apa khabar? Dia pun salam kita. Oh, jangan saya nak pergi surau ni, jangan salam, batal wuduk. Tidak ada masalah. Nak salam ke, nak pegang dia pun tak ada masalah. Ada orang mungkin salah faham sampai kata peluh dia jadi batal wuduk nanti. Jangan pegang peluh dia batal wuduk. Najis. Dia jadi najis pula. Tak, dia tidak ada najis. Yang dimaksudkan najis iaitu i'tiqad dia. I'tiqad itu adalah yang dianggap sebagai kekotorannya itu. Cuma tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulan daripada perbahasan menggunakan bekas ini dapatlah kita jelaskan di sini bahwasanya hendaklah kita berhati-hati, iaitu mungkin rumah kita, kediaman kita, surau ke, daripada kemasukan possible ataupun kebarangkalian benda-benda yang bernajis seperti anjing, seperti contohnya ialah macam anjing lah, maknanya masuk ke kawasan kediaman, masuk ke tempat-tempat yang kita akan mengguna pakai setiap hari. Maka dengan demikian, cara yang terbaik ialah faghsiluha sab'a marat ulahunna biturab. Basuhlah dengan 7 kali basuhan. Basuhan yang pertama itu dengan menggunakan air bercampur dengan tanah. Itu adalah pembasmian dan mengenyahkan bakteria yang mungkin berada dalam najis-najis yang berasal daripada anjing ataupun ba'alik bayar. Kita mungkin tidak ada kawasan ini, mungkin tidak ada kemungkinan, tetapi saya pernah terserempak dengan benda ba'alik bayar itu. Hatta di Bandar Salak Tinggi pun ada. Ni Bandar Salak Tinggi, tepi-tepi dengan kebun kelapa sawit ada. Ladang getah, kampung getah, kampung gicing, Abu lanjut terserempak. Banyak kali jugalah. Nak ceritanya banyak kali lah. Jadi benda itu kemungkinan kadang-kadang dia singgah, dia melepak dalam dusun ke, ataupun dia melepak dalam dangau ke, tempat berteduh kita, maka cara yang terbaik ialah dicucikan. Supaya kalau kita nak duduk itu, kita setelah mengenyahkan dengan menggunakan air dan bau yang mula-mula sekali campur dengan tanah. Lepas tu gunakan air, sembahkan, itu afdal. Moga-moga itu akan membasmi bakteria dan kuman yang daripada mungkin memberi mudarat. Islam ni tujuannya di sebalik ia merupakan ibadat, ia juga pencegahan dan pemeliharaan. Islam nak jaga sebenarnya, nak jaga agar kita tidak terkena dengan wabak dan bakteria yang pelik ini. Sebab itulah tuan-tuan dirahmati Allah, amat-amat malang dan amat-amat sedih. Saya pernah tengok satu dokumentari, satu kebuluran dan kemelaratan di sebuah negara, sampai kepada seorang insan ini terpaksa survive untuk hidup melalui menyusu daripada anjing sahaja. Ini menunjuk kata bahawasanya betapa ialah keadaan kemelaratan itu sehingga kan dia nak mati dah, dan dia tidak boleh nak survive melalui cara yang tidak lain hanyalah melalui menyusu daripada anjing. Na'udzubillah, keadaan yang begitu teruk sekali. Dan dia boleh hidup pula dengan menyusu daripada anjing itu. Dan menunjuk kata bahawasanya seolah-olah macam anjing itu menjadi ibu susu dia pula jadinya. Itu keadaan yang pelik lah. Dan tidak ada di Malaysia setakat inilah begitu. Sebab itulah tuan-tuan, al-faqru, kefakiran dan gelandangan sampai kepada kemiskinan yang boleh membawa kepada kekufuran akhirnya, kemelaratan. Islam tidak mahu kepada kemiskinan dan kefakiran yang melampau. Justru diwajibkan zakat. Institusi zakat ini tujuannya nak cover benda-benda ni, nak elakkan daripada sampai bawa kepada kufur, sampai bawa kepada ingkar Allah SWT. Pelik juga sebuah negara di India tu, bila tak turun hujan, kemarau, kering kontang, lah sekali cara Islam sebenarnya ada. Solatlah solat istisqa. Keluarlah satu kampung, bawa sampai binatang-binatang ternakan. Moga-moga syafaat binatang yang berbunyi, orang kampung keluar, anak beranak
yang kecil, yang besar, semua satu kampung keluar angkat tangan, ya Allah aghithna wala taj'alna minal qanitin. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, elakkanlah daripada jerebu ya Allah, cucikanlah udara kawasan kami ya Allah. Moga-moga Allah turunkan hujan, Allah akan clearkan awan, clearkan pengudaraan. Itu cara Islam, doa itu cara dia. Tapi ada sebuah negara India, cara untuk nak memanggil hujan dengan menggunakan approach yang agak unik, iaitu dijodohkan jantan katak dengan betina katak. Jadi dia buat akad nikah dua-dua binatang tu. Bila mana katak jantan dan katak betina diperjodohkan, dia akan gembira. Bila dia suka hati, hujan pun turun pada pemikiran mereka. Jadi dia kata, kalaulah suka binatang katak ni, bila dia gembira, dia akan menurunkan hujan. Jadi cara nak bagi gembira katak ni, dikawinkan. Bagi kahwin dua-dua ekor tu. Bila kahwin dua-dua ekor tu, jantan dengan betina dikumpulkan, hujan turun. Lepas tu terus hujan turun. Pelik kami ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita balik semula pada isu yang berikutnya, iaitu jenis-jenis bersuci. Bersuci terbagi pada dua jenis. Suci daripada najis, suci daripada hadath. Suci daripada najis. Najis itu bermaksud sesuatu kekotoran yang mana menghalang daripada sahnya salat, seperti darah, air kencing, ataupun perkara-perkara yang maknanya najis yang berada pada tempat solat, yang berada pada badan ketika mana kita nak melakukan solat, ataupun yang mana dia itu merupakan maknanya pakaian yang kita sematkan pada tubuh. Kena jaga semua, pakaian, tempat solat dan juga tubuh kita. Kadang-kadang tubuh kita pula kencingnya tidak lawas, ataupun kita ni tidak berjaga-jaga ketika qada hajat lah, tidak berdehem, tidak ambil masa, tak sabar sangat, kencing-kencing pula terus keluar aja. Masuk solat, kadang-kadang tengah-tengah sujud keluar menitik kan. Jadi rupa-rupanya semakin berusia, semakin kita possible untuk prostat kita ada problem, sudah ada sumbatan. Tidak macam dulu, longkang dan pipingnya luah terbentang, dia jalan elok kan. Bila dah tua ni rupanya dia ada dah blocking, dia sudah ada sumbatan-sumbatan. Itu yang kita tekan sekali keluar, tekan sekali keluar lagi. Oleh demikian perlu kepada sabar sekejap, 5 minit ke apa, sampai dia keluar habis, maka barulah kita boleh mengambil wuduk, terus bersiap dan menghadap, iaitu solat itu. Oleh demikian, tuan-tuan yang dirahmati Allah, perlu kita jaga jugalah, perlu kita jaga agar tubuh kita yang kita nak menghadap Allah pun jangan ada kekotoran, kecuali kalau dia sudah pun mengalami satu penyakit tidak lawas kencing yang sangat-sangat kritikal, kronik. Last kali fiqh ataupun dalam hukum Islam membenarkan dengan satu solutionnya, iaitu time masuk waktu semayang, dia hendaklah kencing, maknanya cucikan kencingannya itu dan dibalutkan dengan sesuatu kain. Dia balut. Bila dia dibalut, kemudian dia terus solat, dan balutan itu pun akhirnya dikeluarkan nanti. Time dia nak masuk waktu solat yang berikutnya, macam tu juga. Cuci, dibalut dengan kain yang baru pula. Kemudian barulah dia menghadap Allah. Agar seolah-olah balutan itu dianggap macam pampers tu. Dia anggap macam pampers dia. Dia anggap itulah sebagai cover untuk tidak akan directly kena tubuhnya itu. Dia hanya duduk dalam sarungan ataupun dalam balutan itu saja. Itu dianggap stage yang kronik dalam kes orang yang tidak lawas kencingnya, yang mengakibatkan tubuhnya ternajis dengan kencing itu. Ada orang petua, wallahu alam, saya tak berapa yakin sangat petua tu pelik. Bagi orang yang tidak lawas kencing ini, caranya macam mana? Dia kata bakar kayu. Bakar sampai jadi bara lah. Bila ada bakar kayu jadi bara, kan bara kan. So apa caranya? Kencing atas bara tu. Kencing atas bara. Bila dia tu, seolah-olah kencing kita menyebabkan padam habis api-api tu. Bila api dipadamkan oleh kencing, moga-moga kencing kita lepas tu dia akan laju gitu ya. Wallahu alam lah. Saya tak berani nak petua tuan-tuan. Saya hanya ceritakan orang lama ada cerita gitulah. Orang tua-tua ada cerita gitu. Ini bukan just bagi nasihat untuk keagamaan. Ini hanya petua orang tua-tua.
Kalau berasa macam nak try, boleh lah kot, try and error, kok dia menjadi. Tapi benda itu nampak macam tak berapa munasabah lah. Kalau orang bidang perubatan, tentu dia kata, ini pelik ni Ustaz. Ini kira dah bukan ubat ni. Ini dah masuk dalam bab kita kencing atas bara api, dia boleh bagi lewat kencing pula. Seolah-olah gitu, dia kata bila kencing atas bara api, dia padam tu, dia akan keringkan habis. Hak mana laluan-laluan yang macam terganggu dan masih ada dalam tu lah, dalam longkang tu, dia akan hisap habis. Dia akan sedut habis. Dengan sebab itulah dia kata dia boleh laju kencing. Lepas tu dia kata laju tak kencing, tak ada menitik dah, pak keluar habis. Saya tak tahulah betul tak betul benda tu. Tapi pelik sikit lah. Saya rasa macam orang asli pun pelik juga. Contohnya orang asli, dia punya pandangan dia macam tu juga. Orang asli tidak membenarkan cermin untuk ditatapkan kepada sinaran matahari. So kalau ambil cermin, talarkan kepada cahaya matahari atas langit tu, betul, dia kata tunggu je, kilat akan sambar kawasan kampung tu. Dia kata tu, kilat akan sambar satu kampung tu sambar dia. Tapi hak tu pelik lah, hak tu sudah dia masuk rapat dan syirik pula. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, najis dibahagikan ataupun disenaraikan di sini. Saya mungkin kesempatan pada malam ni kita ambil dalam masa 10 minit ni, kita cuba senaraikan. Antara senarai najis-najis yang disebutkan di sini, arak dan semua secair yang memabukkan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, iaitu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun. Sesungguhnya arak, berjudi, berhala, bertenu nasib ataupun ambil itulah lidi ke cabuk-cabuk tu, itu adalah merupakan satu iaitu yang dianggap sebagai najis, ataupun satu judi yang dianggap sebagai najis min amali syaitan. Mazhab Imam Syafi'i kita hormati, pendapatnya mengatakan bahawa arak itu diharamkan atas dasar kerana dia itu najis dari segi material ataupun cecair itu najis. Pendapat Imam Syafi'i berbeza dengan pendapat anak muridnya dan gurunya sendiri. Imam Malik, Imam Ahmad berpendapat haramnya arak bukanlah disebabkan dia itu najis, tetapi kerana dia memabukkan sahaja. Justru tidak ada kaitan dengan kenajisannya, tetapi hanya diharamkan kerana dia memabukkan. Perkara memabukkan lain isunya dengan najis. Contohnya beginilah, daun ketum, adakah dia najis? Tidak najis. Daun ketum tanam belakang rumah kan, dulu lah orang tanam belakang rumah. Lah ni jangan cari pasal tanam ketum. Orang tangkap kita. Jadi daun ketum, ada orang ambil daun ketum, rebus dan minum air rebusannya. Kalau lah daripada sini nak balik ke KL, nak balik ke Perlis, daripada KL nak balik Perlis, cerah mata. Bawa motor, bawa trailer ke, bawa lori. Orang-orang dulu mengamalkan daun ketum itu just untuk nak bagi cergah aja. Nak buat gotong royong, nak buat kenduri kendara. Orang-orang dulu gitulah. Pakailah rebus daun ketum, makan sikit, minum air dia. Tapi lah ni dia salah guna, dia daun ketum dia rebus campur pula dengan ubat-ubat nyamuk lah apa semua. Dia tu jadi bengong pelik. Kan dia campur dengan material yang lain. Dia nak bagi tambah lagi, dia nak tambah bagi nampak gila lagi tu dia campur. Sebab itulah ekstasi dicampurkan dengan, iaitu bukan sekadar serbuk besi ataupun serbuk kaca, serbuk kaca plus dengan racun tikus. Dia akan guna benda tu, racun tikus, ubat gegat, ubat nyamuk. Dia lebih nampak sewel lagi lepas tu. Dia punya goyangan tu jadi teruk lagi. Dia punya goyang tu dia lagi. Dia tak ingat apa dah, dia tak nampak apa-apa. Oleh demikian itu sudah dianggap mudarat. La darara wala dirar. Rasulullah kata jangan ada pun membawa mudarat dan kamu jangan memudaratkan orang lain. Haram hukumnya. Maka Imam Syafi'i berpendapat arak diharamkan kerana dia itu najis. Imam Malik, Imam Ahmad kata dia bukan najis, dia hanya memabukkan. Air daun ketum bukan najis, tetapi dia itu hanya memabukkan. Saya mungkin walaupun saya ialah menghormati pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Ahmad dari segi kecenderungan saya, tetapi saya beradab dengan Imam
Asy-Syafi'i, dengan saya mengatakan Imam Syafi'i perlu kita pertimbangkan dan perlu kita utamakan. Dalam arti kata yang lain, kalau kita ada option membeli perfume di pasaran, belilah perfume yang non alkohol, tidak ada alkohol. Itu saja. Sebab di antara dan perbandingan antara perfume yang ada alkohol dengan perfume yang tidak ada alkohol, kerana orang yang memakai perfume tidak ada alkohol itu lebih akrab kepada menjunjung tinggi perintah Allah. Sebab Allah menyebut fajtanibuh, jauhkanlah. Menunjuk kata orang yang memakai perfume yang tidak ada alkohol lebih menjunjung ataupun lebih nampak dia itu bertaat dan patuh kepada perintah Allah. Sebab Allah menyatakan fajtanibuh, elakkan, jauhkan. Kecuali dalam bab perubatan. Kadang-kadang ada ubat-ubat bius ataupun external punya usage, penggunaan luaran, maka dipakai satu cecair bius ataupun ialah macam minyak cakapak, itu pun ada metanol dan kandungan-kandungan alkohol yang tertentu. Maka itu diizinkan atas dasar perubatan. Kalau kita nak operate tidak pakai bius, toreh ke apa kan, bisui kita kan, kena ada bius. Kalau nak toreh mentah-mentah jangan cari pasal. Nak toreh mentah-mentah gitu, jangan jangan cari pasal. Memang berpeluh dibuatnya, memang berpeluh. Satu hospital dengar kita punya laungan lagi laungan tu, laungan apabila ditoreh mentah-mentah. Jangan cari pasal. Dia kena juga disimbah dan diinjek dengan bius agar dia akan menghilangkan rasa sakit. Maka penggunaan alkohol bagi luaran itu tidak dilarang. Cuma diurut melampau untuk mengelakkan musim sejuk sampai kepada memberi mudarat bertubuh, so dibenarkan untuk ambil alkohol. Dia minum alkohol, maka itu haram. Minum ataupun mengambil alkohol diharamkan. Ataupun sampai kepada dia membakar panggang-panggang daging tertentu untuk nak bagi sedap lagi, disimbahkan dia punya arak ataupun alkohol, itu diharamkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balik semula kepada isu yang kita sebutkan tadi, iaitu Rasulullah bersabda, kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan adalah arak dan semua arak diharamkan. Yang berikutnya najis juga, yang berikutnya ialah anjing dan babi. Rasulullah bersabda, tahur ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna biturab. Cara membersihkan, iaitu bekas yang telah pun dijilat oleh anjing, iaitu bekas yang berisi dengan air, telah pun dijilat oleh anjing. Dia bukan jilat bekas, dia jilat air dalam bekas, itu pun kena cuci. Sebab dia akan berpindah, dia akan transfer melalui cecair air itu untuk mengotori bekas tersebut. Macam karan lah tuan-tuan, macam karan, wire tiba-tiba kena air, maka dia akan mengalirkan dia punya karan tu. Macam itulah juga air dalam satu besen letak kat luar rumah, tiba-tiba kita tengok anjing jilat, tengok jilat kan. Dia lapar ke, dia nak minum air tersebut, dia pun jilat. Apa yang boleh kita buat? Kita tuang air tu, ambil tanah, campurkan dengan air, simbahkan, lartakan, kemudian baki yang berikutnya basuhlah dengan air paip tu, sembah tembak tu, cukup lah. Bukan nak suruh kira 1, 2, 3. Yang dimaksudkan sini, kalaulah air tidak mencukupi pada zaman dulu, maka 6 kali yang berikutnya. Zaman sekarang kita ada pipe secara langsung, tembak je cukup lah. Tembak tu kira 6 kali dia tu. Maknanya itu sudah mewakili 6 kali basuhan yang berikutnya. Dengan sebab air itu jumlahnya terlampau banyak dan berterusan pula. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita menganggap bahawasanya basuhan menggunakan tanah itu agak klasik, agak lama, tetapi ia diakui oleh sejarah, diakui oleh perubatan, diakui oleh dari segi teknologi ataupun dari segi sains itu sendiri. Maknanya memang benar material ataupun unsur tanah itu sahaja yang mampu mengenyahkan. Bila dibasmikan dengan pemanasan air dan dimasak mendidih sekalipun, rupa-rupanya makanan yang berunsurkan ataupun yang bermenukan balik bayar, wal'ayazubillah, tidak akan
mematikan cacing-cacing pita tu. Saya kalau ada kesempatan nanti saya akan bawa senarai hotel-hotel yang sesuai untuk kita nak berbuffet Ramadan, sebab ada senarai tu di kawasan Sepang lah. Kuat-kuat lah kita teringin nak berbuffet kan. Jadi elok juga lah disebutkan senarai tu. Jadi saya mungkin bagi satu kopi untuk tuan-tuan letakkan kat surau untuk kita buat rujukan in case kuat-kuat ada hati nak berbuffet. Jadi nak buffet Ramadan di hotel-hotel yang kawasan Sepang ni memang ada yang telah pun di halal ataupun yang mendapat sijil halal lah, yang mendapat sijil halal, supaya kita rasa lebih yakin dan lebih berselera semua-semua nak makan tu. Kadang-kadang kita makan kita pun tak berasa yakin boleh makan ataupun tidak ni kan. Itu pun satu hal. Rupa-rupanya kedai ataupun tempat tersebut tempat yang pelik. Kadang-kadang kedai yang namanya Steven Corners lah apa semua, dan kedai tersebut rupanya kedai yang tidak ada pekerjanya Islam. Pekerjanya pula daripada pekerja-pekerja mana, Nepal mana tu. Dan tambah pula bila dia buat ambush, ada pula dalam menu yang dihidangkan kari biawak pun ada. Pernah terjumpa satu kes di Pandai Indah, kari biawak makan dengan tosai. Orang Melayu kita pun bahkan buka puasa kat situ pun ada juga. Hati-hatilah jangan cari pasal. Tambah-tambah nak menjelang bulan puasa ini, latihkan dan planningkan. Moga-moga puasa akan datang ini dari segi perancangan hafiz Al-Quran, kita tadarus Al-Quran, buffet ke, nak makan, buka-buka puasa, semua yang cantik, yang baik-baik semua. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga iaitu bangkai. Saya rasa saya sempat di sini je. Tajuknya yang ketiga iaitu bangkai. Semua haiwan yang mati tanpa disembelih maka dia dianggap bangkai. Justru bangkai tidak boleh lagi dijadikan ataupun diambil manfaat dan kegunaannya kecuali disamak terlebih dahulu. Even kulit gajah, kulit buaya boleh nak dimanfaatkan, tetapi hendaklah melalui proses penyucian yang dipanggil samak. Dia gunalah bahan-bahan, sama ada digunakan tawas, kapur, ataupun bahan-bahan yang baru sekarang ni klorok ataupun detol dan seumpamanya. Maknanya kita boleh kombinasikan, sama ada yang dicadangkan dalam kitab fiqh yang lama seperti kapur, seperti tawas dan seumpamanya, begitu juga plus dengan detol, klorok. Maka itu akan membawa kepada kulit-kulit binatang seperti kulit gajah ke apa semua boleh dimanfaatkan. Sebab dia bukan najis mukhalazah. Kulit balik buaya samak 70 kali pun tak boleh nak makan lagi. Kulit babi, kulit anjing tidak boleh digunakan lagi walaupun samak 70 kali, 100 kali pun tak boleh lagi. Kulit gajah boleh, kulit buaya boleh. Tapi janganlah pula pakai kulit buaya main sembahyang. Pelik sangat nampak kan. Main sembahyang jemaah, Allah Akbar, kulit buaya sedap dia. Garun tengok kan. Jadi buaya darat pula jadinya tadi. Oleh demikian pakai tu biar patut-patutlah. Kalau wallet simpan-simpan sembunyi-sembunyi tu taklah menampakkan pelik sangat ataupun tidaklah nampak sampai orang akan syak dan orang akan menyangka buruk. Jadi fitnah, itu jadi fitnah lah. Itu jadi macam su'uzon, mengundang orang sangka buruk pula. Jadi Allah berfirman, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan bagi kamu bangkai. Bangkai termasuklah juga haiwan yang mana dia itu dilanggar, mati dengan sebab dia jatuh ke ataupun sampai kepada ikan sekalipun, yang mana kalau ditangkap dengan jala itu tidak dianggap bangkai, tetapi yang mati keracunan, yang mana dia punya kepalanya itu ataupun dia insangnya terapung ke atas. Macam kes ikan sarding berapa puluh tan di Jepun baru-baru ini tersadai, maka itu dianggap bangkai ikan sahaja. Tidak suggested untuk diambil manfaat daripada ikan tu. Tidak dianjurkan untuk menjamah makan daripada ikan-ikan yang sudah pun infected ataupun yang sudah pun kena kuman-kuman dan keracunan. Itu akan mengakibatkan pemakannya mungkin akan mudarat nanti. Islam pun mengambil kira ma mata hatfa anfi, ikan-ikan yang mati dan terapung insangnya ke atas, terapung itu, maka itu tidak dianjurkan untuk dimakan. Yang dijala, yang dipancing tidak ada masalah, supaya ia tidak akan memberi kesan buruk kepada pemakan. Islam rupa-rupanya nak jaga semua, jaga nasab, jaga akal, jaga badan, jaga keturunan. Maka ini
akhirnya sebenarnya untuk kemaslahatan dan kebaikan umat Islam juga, bukan untuk siapa-siapa, tetapi hanyalah untuk kepentingan umat Islam seluruhnya. Tuan-tuan dan rahmati Allah, bangkai yang tidak najis dan perbahasan yang berikutnya, tuan-tuan tandakanlah muka surat saya 50, tetapi tuan-tuan tandakan itu tajuk kita yang akan datanglah. Bangkai-bangkai yang tidak dianggap sebagai najis, iaitu mayat manusia dan juga ikan dan belalang, itu adalah dianggap tidak najis. Maknanya manusia tidak boleh dikata bangkai, kecuali penagih dadah saja bangkai bernyawa. Kalaulah jenazah, kita kena kata jenazah ni nak simpan mana, jangan kata bangkai nak simpan mana, buruk punya jadi ya. Jangan kata bangkai ni. Tapi kalau kambing, kalau kambing kena langgak ke, lembu kena langgak, ayam kena langgak, kita boleh kata ni bangkai ni tak mana, tak apalah. Jangan kata jenazah pula. Ayam kata jenazah pula. Jenazah ni tak mana, macam manusia pula. Mulialah sangat. Jadi beza, walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami muliakan anak-anak Adam. Anak-anak Adam dimuliakan oleh Allah. Istilah pun berbeza. Manusia tidak dianggap sebagai bangkai. Justru muliakanlah dengan dikebumikan, bukan dibakar. Wal'ayazubillah. Kalau dibakar, takut-takut dah dibakar di dunia, di akhirat dibakar lagi. 2 kali bakar jadinya. Asalnya dilarang sama sekali untuk diazabkan dengan dibakar, dengan dikebumikan sahaja. Kerana manusia itu dimuliakan oleh Allah SWT. Saya kira cukup dahulu, minta maaf mungkin saya telah terlebih daripada jam 9. Jadi bagaimanapun, moga-moga kita dapat manfaat dan dapat ilmu dan dapat kita beramal berdasarkan ilmu yang kita pelajari. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada soalan. Boleh. Saya tertarik dengan yang bangkai tadi. Kita buat kereta. Kita langgar anjing. Okey. Bangkai. Lalu kita bawa balik rumah. So tayar yang kita macam mana kita kena sama ke tidak? Satu. Okey. Nombor duanya, bila kereta jadi kotor, kita dah tahu dah benda tu dah kena, kita hantar kat kedai orang Melayu kita yang basuh kita. Kita perlu bagi tahu dia ke ataupun kita senyap? Okey. Kalau kita senyap, maknanya kita dah bersalahan. Semua. Saya rasa yang ni important. Okey. Berkenaan dengan kereta dalam satu kes melanggar anjing ataupun najis mughalazah, andai sekiranya najis itu masih dilihat ain ataupun objeknya pada tayar, bunganya, ataupun pada mungkin pada bodi kereta tersebut, dari segi iaitu darahnya kah ataupun dagingnya kah, maka wajar dicucikan dengan cara yang kita sebutkan tadi, iaitu campurkan dengan tanah, dilalukan di kawasan itu dan dicucikan dengan air pada kali yang berikutnya. Moga-moga ia tidaklah sampai kepada mungkin memberi mudarat ataupun memberi keburukan kepada yang lain. Tetapi andai proses pergerakan kereta itu terlampau lama dan akhirnya mengenyahkan secara naturally dipanggil, iaitu secara panas, secara hujan, dan dia telah pun berhari-hari lamanya dan sehingga tidak meninggalkan sebarang bekas, maka itu dikira sebagai sudah cuci dan bersih. Di antara dua keadaan, sudah suci dan bersih, sama ada kita sendiri nak cuci ataupun nak serahkan kepada kawash mana-mana untuk mengendalikannya, pun tidak ada apa-apa dosa dan salahnya. Cuma kalau baru-baru kena, tiba-tiba kita terus menyerahkan kepada mana-mana cuci, maka kita tak beritahu, itu dianggap kita bersalah pula. Kita kena maklumkan, saya tolong special sikit cuci, sebab dah kena anjing tadi, langgar, kemudian dah tayarnya dah kena dengan najis anjing. Jadi kalau boleh cuci yang betul-betul, Kalau kita yang baik, cara yang baik, maknanya kita ambil tanah, sebenarnya tanah itu sudah pun dikira kena, sebab kita dah lalu di atas tanah tu. Itu saya kira cuci terus dengan air sudah memadai. Maknanya itu saya kira tidak begitu memudaratkan sangat berbanding dengan benda-benda yang menjadi orang kata kita kata macam penggunaan yang secara langsung dengan kita. Seperti contohnya itu lantai ruang tamu, itu merupakan meja tempat duduk kita di luar rumah tu. Kita ada meja-meja kat luar,
anjing pergi najiskan tempat itu. Itu saya rasa lebih seriously kena tangani benda itu. Berbanding dengan kereta itu tidak secara langsung kita akan menyentuhnya. Dengan kata yang lain, contohnya, maksudnya di sini tuan-tuan, kalaulah najis itu ataupun benda itu berbentuk cairan dan melekat objeknya, maka itu cucilah. Kalau dia sudah kering dan tidak nampak, kadang-kadang anjing itu hanya menyelit-nyelit dan menyelinap, dan dia hanya nempel-nempel lah itu yang kata. Dia hanya orang kata melibas-libaskan ekornya pada dinding atau pada motor kita, ataupun kadang-kadang dia naik bertenggek tu dia lompat balik. Maka hanya dengan pengudaraan luar itu sudah dikira sebagai cuci dah. Sebab benda itu kering, benda itu tidak ada basahan yang telah pun tertinggal bekasnya. Dengan maksud kata yang lain, andai maknanya anjing itu tiba-tiba hanya menggeselkan ataupun lalukan ekornya pada kereta ataupun pada motor, pada basikal, itu dianggap belum lagi ada najis mughalazah. Sebab dia kering, dia tidak ada apa-apa yang ditinggalkan. Kecuali kalau dia itu basah, kalau dia kencing, itu cuci yang saya maksudkan 7 kali basuhan, first dengan air campur tanah, yang berbaki air paip itulah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, saya cukup dulu setakat ini. Moga-moga sama-sama kita doa kepada Allah SWT dengan kita mohon supaya Allah mabarik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la 'aiban illa satartah, wa la maridan illa syafaitah, wa la faqiran illa aghnaytah, wa la hajatan min hawaiji dunya hiya laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma wa la matruda. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.